Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 hari ini kecoh tentang cerita MOU ataupun perjanjian yang telah ditandatangani di antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Ismail Sabri Yaakob. Ramai pura-pura macam dia orang tak tahu menau tentang perjanjian sulit ini. Mereka kata perjanjian ni di antara Muhyiddin dan Ismail Sabri sahaja dan orang lain parti tak tahu menau tentang ini. Yang sebenarnya, Lokman Nur Adam telah banyak kali sebut tentang MOU ini. Lokman Adam telah bagi tahu MOU ini tamat pada hujung Julai, iaitu 31 Julai bulan ini. Dan selepas itu, Parlimen boleh dibubar dan pilihan raya tergempar, PRU 15 boleh diadakan. Banyak kali Lokman duduk sebut tentang ini. Ramai orang tahu tentang ini. Dan perjanjian ini sudah hampir 1 tahun, ditandatangani bulan Ogos tahun lepas. Dan dalam 1 tahun ini, ramai orang UMNO dan juga parti-parti lain, termasuk DAP, PKR, parti-parti dalam Pakatan Harapan, semua telah sebut tentang MOU ini. MOU yang sudah hampir setahun ditandatangani dulu. Sekarang ni pula nampaknya tak ada orang tahu pasal MOU ini. Dan mereka kata terkejut bila mereka dapat tahu bahawasanya ada MOU. Ini semua auta, putar belit. Semua orang tahu. Saya tahu setahun dulu. Lokman pun duk bercakap selama setahun tentang MOU ini. Yang mengikut Lokman tamat pada bulan Julai. Dan bermaknanya Parlimen bolehlah dibubar dan pilihan raya tergempar boleh diadakan apabila tamatnya MOU 31 Julai ini. Jadi, diorang buat ni macam baru tahu. Dan diorang buat terkejut. Tak tahu sebelum ini. Ini semua wayang lah, semua drama. Dan kalau tak tahu sebab apa dah setahun ni, hari-hari duduk cerita pasal MOU yang tamat bulan Julai. Itu satu. Satu lagi. MOU ni ialah hingga Julai, iaitu setahun. Tapi, kalau ikut MOU, kalau baca MOU tu, syarat dia, sekira MOU ni boleh ditamatkan bulan Julai ataupun sekira Parlimen nak dibubar, perlu dibuat dengan sebulat suara, iaitu kena ada konsensus, unanimous. Dia tak boleh unilateral, dia kena bilateral. Bermaknanya semua pihak-pihak yang tanda tangani MOU, iaitu Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional bermakna UMNO, PAS dan juga Bersatu, bermaknanya 3 parti dan juga Perdana Menteri kena sebulat suara, unanimous, bilaterally setuju bahawasanya Parlimen dibubar dan pilihan raya diadakan. Itulah kalau ikut perjanjian. Dia tak boleh unilateral, dia tak boleh satu pihak saja. Bermaknanya tak bolehlah Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi membuat keputusan untuk nak bubar Parlimen. Cannot. Ikut MOU tu, kalau nak bubar Parlimen, semua pihak kena setuju. Termasuk Bersatu, termasuk PAS, bukan saja UMNO dan termasuk Perdana Menteri. Dia tak boleh UMNO membuat keputusan tanpa persetujuan Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri satu daripada pihak yang menandatangani MOU tersebut. So it's got to be Prime Minister and UMNO dan juga PAS dan Bersatu. 4 pihak kena sebulat suara setuju Parlimen dibubar, baru boleh bubar Parlimen. Jadi tak bolehlah Ahmad Zahid Hamidi seorang diri sebagai Presiden Parti buat keputusan nak bubar Parlimen. Itu apa yang dipersetujui di dalam MOU. So Zahid Hamidi doesn't have
party power atau power of the party president untuk nak seorang diri unilaterally bubar parlimen. Itu satu perkara yang penting dalam MOU yang mereka tak sebut. Which means tanpa 3 parti dan tanpa makna UMNO dan Perikatan Nasional dan tanpa Perdana Menteri setuju parlimen dibubar, tak boleh bubar parlimen walaupun sudah 1 Ogos. Jadi mereka kena sambung tarikh kerajaan sehingga dapat sebulat suara bilaterally, unanimously dapat persetujuan. Itu satu. Satu lagi. Mereka kata Ismail Sabri mungkin janji. Sepatutnya Bersatu akan ambil jawatan timbalan Perdana Menteri, Deputy Prime Minister. Tapi tak bagi. Ini bukan salah Ismail Sabri. Dalam MOU tu ada sebut bahawasanya Bersatu berhak mencalonkan atau mencadangkan satu calon untuk timbalan Perdana Menteri. Akhirnya kuasa ialah kuasa Perdana Menteri. Sebab di dalam Perlembagaan Malaysia tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Dalam Perlembagaan Malaysia, jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet dan Menteri Kabinet akan ditentukan oleh Perdana Menteri dengan persetujuan ataupun dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Agong. Bermaknanya cadangan boleh datang dari Perdana Menteri, tapi kelulusan, persetujuan datang dari Agong. So akhirnya Bersatu boleh cadang siapa dia nak sebagai Menteri Kabinet ataupun sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi it's not up to Ismail Sabri Yaakob, it's not up to Muhyiddin Yassin, it's up to Agong. Kalau Agong say okay. Kalau Agong tak berkenan, tak setuju, maka tak boleh buat. So, it's not issue mungkir janji atau langgar perjanjian. It's issue you bagilah nama, you cadang satu nama. Saya akan sembah nama tersebut kepada Agong. Tengok Agong setuju ke tak setuju. Tapi, hakikat sebenarnya, Bersatu tak cadang nama satu pun. Bersatu tidak cadang calon untuk timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana, kalau mereka cadang Hamzah Zainuddin, iaitu first choice, Azmin Ali sudah warning, dia akan merajuk, dia akan keluar parti. Dan kalau Azmin Ali keluar parti, kerana Hamzah dicadang sebagai calon timbalan Perdana Menteri, maka hancurlah Parti Bersatu. Dahlah Parti Bersatu ni dah pecah di antara Bersatu dan Pejuang dan Muda. Dah ada splinter parti, 2-3 splinter parti dari Parti Bersatu. Dengan Syed Saddiq, dengan Mahathir, buat parti baru. Kalau Azmin keluar dan buat satu parti lagi, maknanya Bersatu ni hancur. Jadi Muhyiddin tak boleh nak cadang Hamzah Zainuddin sebagai calon dari Bersatu untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya, kalau Hamzah setuju, dia akan give way. Dia akan maknanya dia akan benar Azmin dilantik, bukan dia yang ambil jawatan tu. The problem is Agong tak akan lulus Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri sebab kes semburit dia tu. Jadi oleh kerana Azmin ni kes dia sama macam Anwar Ibrahim, kes semburit. Jadi untuk nak lulus ataupun nak terima sebagai timbalan Perdana Menteri, satu big embarrassment, kemaluan besar bagi Malaysia. Jadi oleh kerana kes semburit Azmin, dia tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana Azmin ugut akan merajuk dan keluar parti kalau Hamzah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya Bersatu tak cadang sesiapa pun. So, problem dia is Bersatu yang tak ada calon untuk timbalan Perdana Menteri sebab satu calon
masalah, satu calon lagi masalah, dan mereka tidak ada calon yang sesuai. Akhirnya yang boleh buat ni bagi dia orang jawatan senior lah dalam kerajaan, bagi jawatan senior dalam kerajaan supaya dia orang ni puas hati. Maknanya you cannot get first prize, you get second prize lah. You cannot become deputy prime minister, tapi at least you become senior cabinet minister sebagai consolation. So itu yang berlaku. Jadi dari segi ini Ismail Sabri Yaakob boleh dikatakan cerdik lah. Dia dapat sokongan dari semua parti, termasuk parti pembangkang. Mereka kata, saya sokong kalau saya boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. If I get the DPM post, I will support you. Ismail Sabri say, okay, I bagi you DPM post, you support me untuk jadi Prime Minister. You cadanglah nama. Ismail Sabri tahu mereka tak mampu nak cadang nama. Oleh kerana internal problem, because jangan lupa Azmin ni dari PKR, Hamzah ni dari UMNO. Jadi mereka tak sebulu. They cannot see eye to eye. Kedua-dua nak jadi boss number 2. Jadi apabila dua orang nak jadi boss number 2, akhirnya seorang pun tak dapat. Jadi Azmin ni, if you don't make me DPM, saya akan hancurkan parti. Saya keluar parti. Tapi nak make him DPM dengan kes semburit, impossible. So akhirnya oleh kerana dua orang berebut jawatan dan seorang tu tak sesuai langsung untuk calon timbalan Perdana Menteri, maka tak ada seorang pun jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi Ismail Sabri Yaakob terus sebagai Perdana Menteri tanpa dikacau oleh mana-mana pihak lain. Ini menunjukkan politik Ismail Sabri Yaakob ni, politik dia boleh dikatakan tinggi jugalah. Sebab dia dapat jadi Perdana Menteri dengan bersetuju awak jadi timbalan Perdana Menteri dengan mengetahui awak tak ada calon nak jadi timbalan Perdana Menteri. So inilah cerita sebenar. Yang diorang duk cerita ni kata ini satu pengkhianatan lah, perjanjian sulit lah, parti tak tahulah, dia seorang saja yang tahu, nonsense. Itu karut. Yang Lokman dan ramai lagi orang UMNO, termasuk orang pembangkang DAP, PKR, mereka duk cerita pasal MOU yang tamat Julai tu. Jadi mana mereka dapat maklumat tersebut? So everybody knows about this MOU. Cuma sehari dua ni dia orang pura-pura tak tahu, seumpama mana benda ni dirahsiakan dan tidak diberitahu kepada sesiapa. Itu semua cerita dongeng. Assalamualaikum, salam sejahtera.